Persidangan Dewan Rakyat isu sabotaj ekonomi negara nilai ringgit dan kes seorang pelancong asing ditahan di KLIA 2 antara yang mendapat fokus ketika sesi soal lisan hari ini. Dalam laporan penuh, kita terus sahaja bersama Mohan Chinasamy di lobi Parlimen. Mohan, silakan. Baik Syuhada, tindakan sabotaj ekonomi oleh sesetengah pihak perlu dihentikan demi kepentingan rakyat dan masa depan negara. Tegas Perdana Menteri selain memberi impak buruk kepada imej ekonomi negara, ia juga mengurangkan keyakinan pelabur. Jelas Datuk Seri Najib Tun Razak, Malaysia sebelum ini hampir kehilangan 31 bilion ringgit pelaburan syarikat minyak negara Arab Saudi. Saudi Aramco berikutan tindakan mereka yang tidak bertanggungjawab cuba memberikan imej buruk mengenai ekonomi negara. Hanya apabila diberikan maklumat sahih bahawa Malaysia adalah negara yang berjaya dan mendapat pendapat tolak, pelaburan tersebut berjaya dikekalkan. Sikit sebanyak unsur sentimen yang boleh dipengaruhi melalui cita-cita yang bertujuan untuk memburukkan keadaan ekonomi kita dengan meluahkan fakta-fakta yang tidak berasas ataupun tidak tepat. Oleh itu, selain daripada perkara ini tidak wajar diteruskan, walaupun kita ada berbeza pendapat politik, tetapi kepentingan negara tidak seharusnya dijadikan sebagai pertaruhan dalam soal politik kepartian. Ini amat penting sebab dengan izin Tuan Ibu Ketua, kepentingan negara, national interest sepatutnya mengatasi segala-galanya. Inilah yang saya harap, saya mengayulah jangan adanya unsur-unsur sedemikian. Beliau yang juga Menteri Kewangan menjawab soalan tambahan Wakil Kuala Selangor Datuk Seri Dr. Ilmu Hizam Ibrahim. Datuk Seri Najib juga meminta semua pihak supaya mengetepikan perbezaan ideologi politik demi pembangunan negara yang sebenarnya memberikan kelebihan kepada semua. Baik, dalam pada itu, jangkaan kenaikan kadar faedah seterusnya oleh Reserve Persekutuan Amerika Syarikat FAD akan menjadi antara faktor yang mempengaruhi pergerakan nilai ringgit. Minggu lalu, FAD telah menaikkan kadar faedah sebanyak 25 mata asas di negara itu. Pasaran bond kita ni lebih kurang 34% di tangan non-resident. Ini merupakan satu kebaikan dan juga satu ancaman. Umpamanya pada awal tahun first half, dengan izin pertengahan pertama tahun 2016, kita tengok nilai mata wang kita, ringgit kita, prestasinya antara terbaik di dunia. Tetapi bila Amerika Syarikat dijangka menaikkan kadar faedah, maka non-resident yang memegang bond yang ada di pasaran kita telah buat apa yang disebutkan sebagai portfolio rebalancing, Tuan Yang Ketua. Dengan ini menyebabkan aliran wang keluar dan permintaan dolar Amerika bertambah. Datuk Seri Najib menjawab soalan tambahan Wakil Kepung Dr. Tan Siang Gyo. Dan tambah beliau lagi, kedudukan Reserve Bank Negara berjumlah 95 bilion dolar Amerika juga akan terus menjadi penampan kepada turun naik berlebihan dalam pasaran kewangan. Baik, seterusnya Menteri Pelancongan dan Kebudayaan Datuk Seri Muhammad Nazri Abdul Aziz akan mendapatkan laporan penuh Jabatan Imigresen Malaysia berhubung dakwaan seorang pelancong asing Taiwan yang ditahan selama 35 jam di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur 2 pada 9 Mac lalu. Beliau menjelaskan Jabatan Imigresen mainkan peranan penting dalam melayan pelancong dengan baik dan ia terbukti dengan anugerah perkhidmatan imigresen lapangan terbang terbaik dunia Skytrack. Apa yang berlaku pada hari itu yang dibuat aduan, tentulah kita ada sesuatu yang berlaku yang kita tidak tahu. Tapi saya sebagai Menteri di Menteri Pelancongan dan Kebudayaan mengambil berat tentang perkara ini dan kita akan mendapatkan maklumat yang terperinci daripada pihak imigresen.
Datuk Seri Muhammad Nazri menjawab soalan tambahan Wakil Seremban Lok Siu Fuk. Baik, Dewan ketika ini berehat ketika hingga jam 2.30 minit petang dan akan menyambung semula sesi pengulungan oleh semua kementerian berdasarkan perbahasan titah daraja. Dan Dewan hari ini akan ditangguhkan pada jam 9 malam nanti. Jadi sekian sahaja laporan saya dari Parlimen. Kita kembali bersama Syuhada di studio. Silakan Syuhada. Terima kasih Mohan.